Please make sure you mute. Okay. So welcome to the My Digital Maker Virtual Fair 2020 Animated Digital Storytelling using iPad. And the theme is Digital Skills Today, Workforce of Tomorrow. So we are into the third day of our webinar. Okay. So here's the online workshop guidelines. Guidelines ni sila ikut dengan betul. Okay, please follow to the T, because if you don't, you might find yourself being kicked out from the meeting room. Okay, that is something I don't like to do. All right, first of all, please ensure your mic is on mute mode during the session. Okay, so please make sure mute. Jangan buka dulu until we say it's open to questions. Okay, number 2, this session will be recorded. And number 3, please use the chat feature to ask questions during the presentation. There will be a Q&A session at the end of the program. Okay, so please guna chat feature untuk ask questions. Jangan tiba-tiba you unmute and you terus tanya, cikgu, ini macam mana? Itu macam mana? So that is not right, that is not proper. Tu tak baik, tak bagus ya. So sila guna chat feature. Kat sini semua anak-anak yang baik kan? Okay, so sila guna chat feature. And number 4, do not use the screen sharing feature when trainer is sharing his or her presentation. Now, satu lagi perkara ya, chat feature tu hanya digunakan untuk bertanyakan soalan berkaitan dengan workshop. Please jangan ada yang nak couple-couple pula. Atau nak dating-dating ke, nak iklan apa ke. Okay, please do not do that, or you will find yourself out of the meeting room immediately. Okay, and tolong jangan guna anything yang ada di taskbar macam annotate lah apalah and then conteng presenter punya presentation. That is not nice. Okay. Alright, next one. This webinar, who is it for? It's open to all parties interested. It's compulsory to participants of the competition. So if you want to compete in the competition, then you need to attend all 5 sessions. It's either morning or afternoon, or if you want, if you have the time, you can attend for both morning and afternoon. Why the webinar? This is to equip the participants with the skills, tips, and tricks in using the apps in the iPad. And it is a live hands-on practice and real-time interaction. And how is it done? It's via Zoom link every day. Okay, so you can actually find the new Zoom link every day. Okay, please don't use the old one. Okay, so we're going to give you a new one. Okay. All right, who is this competition open to? All primary and secondary school students, including private and international schools. And it will be on individual basis. It's not a team effort, it's individual effort. Now, why Keynote, Sketches, School, GarageBand, and also iMovie only? Now, this is to ensure a fair and same playground for all participants, okay? And these are all free. So we want you to use the free apps only. Okay, how? Okay, first, must join all 5 days webinar, at least 1 session per day. Submit video 3 to 5 minutes by 4th October 2020 by 12 noon. Now, please take note of the date and the time. Okay, anyone who submitted after 12 noon, unfortunately, yours will be disqualified. Okay, so please take note of the date and the time. No, that's that. Okay, so who is this annotating? Asma? Asma? Yes. Can you find out who this is? And this person is taking control of my my screen. I don't know. This person is taking control of my screen. Macam mana nak tahu? Because I'm still getting through the list.
The list. Maybe someone that we admit. Okay. Anyway, So- I will go through this and then we'll try to sort this out. Okay. Can you apa ni stop the setting untuk scribbling tu macam because you're the presenter right now, right? Yeah. Kejap. Okay, clear. Sebab I can see the apa tu button untuk nak scribble, I can do it too, macam boleh nampak. That's the thing. I don't know how to control that one. So all I can do is clear all drawings Okay. For now. for now. Okay. All right. Now the next thing is must not consist any copyrighted content. Originality is greatly encouraged. That means it's a must. Okay. All right. So the theme is digital skills today, workplace of tomorrow. And these are the 5 pillars which you need to focus on. Okay, one is artificial intelligence, AI, robotics, extended reality, digital arts, and digital community. Okay, so for today, this is the attendance form, okay, for today's afternoon session. So please scan. Please scan. Right. Okay, we will give you the link in the chat box as well. And this is where you can download the workbook for today's session, afternoon session. So you can download the book. Okay, it is also given in the chat. Okay, and this is a participant's Padlet link. Right, you can scan or the link is also given in the chat. Okay, dekat dalam chat so letakkan you punya work kat dalam Padlet link tu. And then, okay, this is our presenter for today, Puan Zahara Zakaria, Senior Lecturer, Institut Aminuddin Baki, Ministry of Education, Malaysia. Puan Zahara adalah Apple Professional Learning Provider, certified, okay, and also a certified Apple teacher. So without further ado, I will hand over the presentation to Puan Zahara. Okay, Assalamualaikum semua pelajar-pelajar, guru-guru dan orang awam ya. Sama ada dalam institusi swasta ataupun kerajaan. Terima kasih kerana sudi mendaftar hari ini. Kita berdoa supaya sesi ini berjalan dengan lancar, tak seperti pagi tadi ya. Hopefully kita boleh buat dengan elok. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dah diperkenalkan tadi. Jadi nanti bolehlah kenal saya lagi. Jadi kita tumpukan dulu pada apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu sesi yang sama juga seperti pagi tadi, cuma ada sedikit saja mungkin latihan-latihan yang tadi tak cover, sekarang boleh cover, ataupun kita boleh tengok balik pagi dan hari ini punya ya. Dan yang pentingnya pelajar-pelajar ya, bahasakan saya cikgu sebab saya pun cikgu dulu ya, cikgu art dah lama, 1986 saya start mengajar di sekolah menengah ya, selama lebih kurang 20 tahun sebelum bergerak kepada bahagian di KPM ya. Jadi kita tengok hari ini tujuan kita adalah untuk menghasilkan digital story ya. Digital story maknanya menggunakan skills yang ada dalam keempat-empat apps ini diminta untuk digunakan sebaiknya ya. Jadi sesi saya ini khas untuk Sketches School apps ya. Yang kata Sketches School apps ni adalah gambar dia kalau you tengok yang pensel yang warna biru ni ya. Yang warna biru ni pensel maknanya dia free apps. Yang warna hitam ni adalah yang berbayar ya, paid apps. Jadi kita guna yang biru ni ya, iaitu yang free. Walaupun free, saya dah cuba, dia banyak sangat yang boleh dibuat. Walaupun challenging, dia sangat-sangat berguna untuk kita buat
maknanya kalau free pun tak semestinya we are limited to a certain thing. If you're creative and the tools allows you, it should be okay. It should be better. In fact, it challenge your creativity. Okay, di sini sekiranya nanti kita tak akan dapat cover semua. Jadi sekiranya tidak dapat cover semua, link ini yang dekat Tayasui Sketches School ni, sebenarnya link ini akan membawa kepada tutorial penuh setiap satu tools tu. Jadi kalaulah kata terlepas dengan apa yang cikgu nak ajar hari ni, boleh balik semula kepada Tayasui Sketches School link ni. Nanti cikgu akan letak ke dalam Padlet pun mungkin akan letak, dan saya akan letak juga ke dalam link chat nanti ya. Okey, untuk tidak melengahkan masa, saya tunjuk dulu apa yang kita boleh buat hasil kombinasi Sketches School app dengan Keynote. Ya, ini adalah video yang pertama. Dengar suara lah. Ini adalah sebuah video ya yang dihasilkan menggunakan kombinasi Sketches School app campur dengan Keynote yang dieksport ke dalam Keynote untuk di-animate ya. When he was bonked on the head by a falling piece of fruit, a 17th century aha moment that prompted him to suddenly come up with his law of gravity. In reality, things didn't go down quite like that. Newton, the son of a farmer, was born in 1642 near Grantham, England, and entered Cambridge University in 1661. Newton's mother wanted him to be a farmer. However, he was not interested and fared poorly. Eventually, as luck would have it, Newton left for Trinity College, University of Cambridge in 1661, putting farming behind him for good. Newton's observation caused him to ponder why apples always fall straight to the ground rather than sideways or upward, and helped inspire him to eventually develop his law of universal gravitation. Today, the world's most famous apple tree is still standing strong in the middle of an orchard adjacent to a historic manor in the small market town of Grantham in Midlands, England. The tree first found fame when one of its apples fell before the very eyes of the very great British scientist Sir Isaac Newton when he was working on his experiment. Okey, ini adalah contoh yang pertama ya yang dah dijadikan video. Kalau tengok tadi semua pemandangan atau gambar-gambar tadi cikgu sediakan dalam Sketches School. Ya, tetapi yang apple yang meloncat-loncat ni saya masukkan ke dalam Keynote untuk animatekan dia. Jadi kita pergi kepada video yang kecil ni aja untuk tengok satu lagi sampel, sebab saya akan menggunakan 2 sampel dalam ini supaya senang untuk kita progress, sebab kita tak boleh tunjuk semua sekali ya. Ini sampel yang kedua. Tengok baik-baik. Ni, aku nak tunjuk hang belakang tu buah masak ranum banyak. Okey. Sampel yang kedua tu juga hasil daripada Sketches School yang dimasukkan dan dianimatekan dalam bentuk GIF dan juga latar belakang campur dengan Keynote punya background untuk dijadikan satu snippet ya, satu part saja dalam storytelling ini. Jadi itu adalah untuk memberi idea what is to come and what is possible for you to do ya. Jadi cikgu untuk tidak melengahkan masa, cikgu akan terus kepada tools yang ada dalam
sebelum kita pergi terus masuk ke dalam dalam Sketches School, saya tunjukkan ni dulu. Yang ini semua yang ada pensel, pen, felt pen, pin, apa semua sekejap lagi kita akan melalui. Ini semua dia punya tools. Ya, kalau ditengok dalam Sketches School ni, dia akan tunjuk juga ikon-ikon ni. Sekejap lagi kita tengok ikon-ikon ini akan menunjukkan macam ini. Dia guna pensel, guna pen, tip pen, brush, semua ni dia guna. Semua ni akan ada tutorial yang link ini provide ya. Dia bukan YouTube punya link, dia link terus kepada Tayashui ya. Yang semua ni dia akan ajar satu persatu. Jadi cuma yang warna kuning ni dia lebih kepada cut, paste dan juga untuk export import ini saja yang cikgu asingkan, sebab yang ni fungsi dia lebih lagi daripada setakat melukis. Ini yang agak tricky lah. Jadi untuk lesson yang pertama ni, saya akan terus buka kepada exercise nombor 1, itu mengenal tools ya. Saya harap bila kita buka nanti, kita tengok semua setting, saya nak pelajar semua dan siapa saja yang berada dalam webinar ini untuk test setiap satu ya, maknanya pensel, pen, cuba untuk merasa macam mana dia, macam mana feel dia. Pada saya yang dah pernah melukis secara tuan-tuan perempuan pun ya, kalau yang mana pernah melukis atas kertas, rasa dia lebih kurang sama je. Cuma dalam ni senang sebab kita dah boleh undo. Kalau atas kertas, memang masuk tu sampah lah jawab dia. Okay. Anyone asking nothing kan? Okay, saya akan buka terus kepada Sketches School. Okay, jadi ini yang account ni. Ini adalah yang bila kita membuka satu, kita akan pergi ke sini di mana dia akan dah atur dah. Kita boleh tukar color, kita boleh pilih nak folder apa. Jadi kalau nak tengok macam mana rupa yang paras yang lain ni, ini plus ya. Tapi sebelum kita plus nak dah buka satu ni, kita tengok dekat sini. Tengok dekat ni gear ni. Setting ni. Kalau buka setting ni, jadi kalau kita nak buat kerja, kita senang nak simpan, kita carilah apa yang kita nak simpan dalam folder mana supaya kita senang nak cari nanti. Jadi cikgu pilih yang burung ni, ya, boleh kucing, boleh, ini yang dah dibagi by default oleh Sketches. Jadi kita boleh juga buat untuk kita kerja sendiri, guna folder itu boleh cuba sendiri ya. Kalau kita nak jenis color, kita boleh pilih ni. Color, drawing, semua dah kita boleh pilih. Jadi contoh ni dah ada. Jadi kalau kita nak, ini operasi dalam Sketches ni, bila kita confirm, kita right, tekan ni. Bila kita confirm, kita right, kita dapatlah buku macam-macam color. Jadi ni semua color susah nak cari. Ada yang color ni macam cikgu simpan untuk doodle art, satu untuk digital story yang Isaac Newton yang cikgu dah buat tu, cikgu simpan di sini. Okay, ini untuk Isaac Newton tadi. Tapi tengok, bila tengok di sini, cikgu melukis di setiap satu canvas, cikgu lukis satu. Setiap satu-satu. Kerana ada problem dia sebab dia bagi satu layer saja. Jadi kalau kita lukis bertindih-tindih macam ni, kita tak boleh nak drag dia out. Jadi kita nak susun tak boleh. Bila kita potong habis berlubang. Apa maksud cikgu nanti cikgu tunjuk. Okay. Ini folder ni doodle art. Kalau tarik sebelah sini dia tunjuk tu. Kalau tarik yang merak berkepak ni, ini yang berbayar. Maknanya kalau dah rasa puas hati nak beli lagi untuk pro yang mungkin dia ada layer berbagainya, dia boleh pergi ke App Store, dia akan bagi yang berbayar. Ya, bila nampak yang belum merak, ini berbayar punya. Yang ini tak bayar punya. Okay, kita nak, kalau kata buang apa-apa, dia akan pergi kat tong sampah ni. Jadi kita belum betul-betul delete, bolehlah cari kat tong sampah kod terbuang. Ya. Jadi sekarang kita create baru. Okay, saya nak boleh namakan ni, sebenarnya saya boleh namakan dia hari ni my digital art. Katalah my digital art. Contoh. Ya, saya bagi digital pula dah silap. Digital my digital art.
Okey. Saya dah dapat dah My Digital Art. Cikgu buka. Okey. Silap. Cikgu buka ada kita boleh create. Kita boleh start create. Okey, bila kita start create, kita plus tekan ni. Okey, now tengok. Tengok ada berapa banyak tools ni. Bagi yang pengguna-pengguna Apple Pencil, this is the best lah that you can use. Saya sebagai pengguna manual yang pernah menggunakan manual dengan menggunakan Apple Pencil, saya boleh vouch betapa the design, the application yang dia buat ni hampir lah, if not almost alike. Dan the beauty is that you can always undo if you don't like. Okay, kalau kita tengok overall ini yang ada sekarang ni. Okay, saya off. Apa yang saya off tadi, dia tanya sama ada kita nak menggunakan double tap. Maknanya finger index you dengan third finger you, kalau you double tap dia boleh undo. Tapi cikgu tak buat, cikgu off kan. Sebab kalau saya undo punya tu kadang-kadang dia akan ganggu. Dia akan ganggu operasi. Tapi bila dah guna lama-lama nanti, you all akan tahu. You should explore. Okay, now I'm going to change color because the yellow is a bit too distinct. So your color palette is here. If you can see, your color palette is here. Jadi bila saya tekan, saya boleh pilih mana-mana color yang saya nak. Contoh katalah saya nak warna biru. Lepas tu saya nak biru ni lain sikit. Jadi saya boleh tekan lama untuk saya pilih biru mana yang saya nak. Ya, saya tekan lama, saya modify. Maknanya saya dapat biru yang saya nak. Okey. Ini sebelah kanan. Dan dia ada size dia, yang kecil, yang besar lagi. Ini dia punya point size. Dan di atas ni, dia ada 3 dot. Okey. Bila ada 3 dot ni banyak makna dia. Sama ada dalam Keynote, dalam iMovie dan apps yang lain. Bila ada dot tu, tekan dekat dot tu. Tengok bila saya tekan dekat dot 3 ni. Okay, saya tunjuk dot 3 ni. Sorry. Bila saya tekan, bila saya tekan dekat dot 3 ni, dot 3 ni boleh bawa macam-macam. Jadi kalau saya tekan, tengok keluar apa. Ada setting, ada yang macam ni. Oh Allah, mengganggu. Dia terkena, sorry . Bila ada setting macam ni, bila kita draw anything, it will be mirrored. Ya, boleh mirrored. Bila cikgu undo, cuba tengok kalau kita buat design lain, semua mirror. Okay. Ini sebab saya masih pakai tool yang sama. Cuba kita tengok kalau kita pakai watercolor. Ini kecil. Cuba kita pakai besar sikit. Nampak tak? Dia boleh dapat symmetry. Tapi kalau beli yang dalam paid app, dia boleh banyak lagi, bukan takat symmetry saja ya. Saya undo ini hanya untuk menunjukkan operasi dia ada kat mana. Okay. You tengok lagi, kita tengok lagi kat sini. Bila dia ada, nanti saya kena buang yang ni. Bila tekan sekali lagi, hilang. Okay, the next one camera. Maknanya camera, you use your camera. Mana you nak guna kamera, you nak ambil gambar ke, is a camera. Foto is what you always cari. Gambar kat mana you nak cari, dia akan pergi. Let's say I want to get my okay, sekejap. Ada cikgu tanya. Cikgu boleh repeat macam mana buat mirroring tu? Okay, saya repeat balik untuk mirroring ya. Dekat 3 dot ni, okay, saya tunjuk dekat 3 dot ni, nampak tak? 3 dot ni bila you tekan, dia ada ni. Ni. Yang sini ni, bila you tekan dia dapat line kat tengah. Bila dapat line dekat tengah, jadi kalau you pilih apa-apa pun, let's say kalau you buat, kita nak kena cari tools yang senang nak tunjuk. Okay, saya pilih brush tu. Kalau lah saya buat design macam ni, saya buat design macam ni ke apa ke, macam mana yang saya buat ke, saya akan dapat mirror. Tak payah nak buat 2 kali. Dah ada macam ni. In fact, bila dah jadi macam ni, cuba saya tunjukkan tools yang dalam ni. Dia panggil roller palette ni. Roller palette ni dia ada banyak opacity daripada gelap sampai ke terang. Cuba saya pilih yang ni. Kalau lah saya pilih yang ni, saya tekan kat dalam ni sekali, dia akan terus masuk
semua color dalam tu. Fungsi dia sama dengan dalam keynote tu yang kita pakai pen tu. Ya. Jadi kalau kat sini kita boleh tekan sekali. Kalau dia operasi dia sebenarnya kena guna tangan. Tap sekali tu ataupun kalau saya tap dekat luar nanti saya ubah color supaya dapat tengok Kalau saya tap ni pen ni tengah keluar macam ni, ya. Maknanya saya dalam mode pen. Tapi kalau saya tekan 2 kali dekat atas background, dia akan penuh the whole background. Ya. Saya undo balik, saya tunjuk balik Kalau kita dalam mode roller pen ni, kalau saya tengok color dia color warna hijau, saya tekan tab atas warna hijau, atas warna dalam ni dia akan jadi color ni. Kalau saya tukar color, katalah color dia warna purple. Saya tap kat luar. Dia jadi background. Jadi itu adalah fungsi dah sambil bercakap tu, terus saya terangkan tentang roller ni ya. Tapi roller ni ada eraser. Saya boleh padam Saya boleh padam. Saya pilih kalau nak erase besar sikit, saya boleh padam terus. Okey. Sekarang ni kita masih dalam mode, nampak tak mode simetri. Jadi kita kena tap sekali lagi untuk hilangkan. Kalau tidak buat semua muka 2, badan 2, telinga, semua dia akan jadi repeat sebelah menyebelah simetri. Okay, now kita tengok pensel tadi. Kalau pensel, tengok pensel daripada nipis, saya tegakkan Apple Pencil ni jadi macam ni. Tapi bila saya lebarkan dia, macam kita guna pensel biasa. Kalau kita lebar, kita rendahkan dia, dia jadi macam ni. Dia jadi macam lebih wider ya daripada nipis. Ni fungsi pensel. Yang ini pen. Saya guna color lain supaya nampak fungsi pen tu. Ni pen. Jadi pen buat macam mana pun, lebar pun, ke bawah pun dia tak akan jadi macam pensel sebab dia bukan pensel. Okay, nah saya ubah warna hijau untuk yang itu dia panggil felt pen. Dia macam tu, dia tebal sikit macam marker. Ya. Tengok lagi satu, kita tengok dengan warna biru, kita pakai yang ni dia panggil brush pen. Jadi kalau saya buat kecil tak berapa nampak kan. Cuba cikgu guna macam cikgu buat. Dia brush. Banyak-banyak. Dia jadi brush. Ini adalah brush pen ya. Jadi kalau mungkin nak buat bunga ke, nak buat apa ke, boleh lah. Ni dia macam brush. Okay, now tengok the next one will be crayon. Okay, crayon ni dia macam crayon lah, dia akan jadi gemuk. Macam mana saya nak cari colour yang gelap supaya nampak. Bila gemuk, nampak tak? Macam crayon ya. Dia tebal dan dia kalau kita letak atas colour apa pun, dia tak akan hilang dia punya jarang dia tu. Opacity dia tak hilang. Kalau kita letak apa atas mana-mana, dia macam tu je, mana-mana you letak pun. Okay, dia berbeza kalau kita letak dengan watercolor. Ni watercolor. Ni saya tunjuk watercolor ni. Ni watercolor. Bila saya tekan ikut style, yang ni kena cuba sendiri. Nak cerita susah dia kena. Kalau you lama-lama dia akan jadi lebih gelap. Kalau kita tekan lagi lama-lama dia jadi lebih gelap. Walaupun kita hanya pilih satu color je, dia overlap. Dia tak sama dengan crayon tu. Ya. Maaf yang sambut sekejap. Intan Nur Aisyah minta tolong jangan on phone ya, on mikrofon kalau tak nanti cikgu letak kamu dalam waiting room ya. Sebab dah banyak kali cikgu tutup mikrofon. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Asma. Thank you Asma. Okay, yang ni watercolor cikgu cakap tadi kalau saya letak atas ni, nampak tak? Dia macam tak ada efek sangat, nampak kurang je. Tapi kalau you pakai tadi orang kata pastel ni dia kuat. Dia sebelah ni akrilik. Akrilik dia, kalau siapa pernah pakai akrilik, dia lebih hampir juga macam dengan apa crayon pastel tadi. Tapi dia punya tu lain. Tengok cikgu buat yang tu dengan yang ni. Hampir, tapi gigi dia tu banyak pada orang yang dah selalu buat, dia akan nampak beza. Okey? Dan dia ada kegunaan, dia ada banyak tempat. Okey, cikgu nak padam dulu dah banyak-banyak ni, boleh tak cikgu padam Ustaz?
supaya nanti jelas. Sebab saya nak suruh kamu ni, anda semua ni try nanti ya. Okey, yang ini adalah spray. Spray ni kita tengok. Jadi apa? Dia jadi macam airbrush lah. Okey. Itu yang besar. Kalau yang kecil dia akan jadi kecil sikit ya. Pulanglah spray ni. Spray ni macam nak buat cahaya matahari, nak buat halo, nak buat apa. Dia ada banyak kegunaan spray ni. Ya. Ini adalah spray ataupun okey yang ni. Yang ni adalah template ataupun you nak guna template ataupun font. Katalah you nak buat, saya type kat sini. This is a contohnya yang ini cikgu boleh type. Kalau cikgu kata okey, cikgu kena ni, nampak kat sini. Setiap kali kita buat ni kita kena okey baru dia lekat. Kalau tak okey, dia tak ada lah. Dia boleh potong lah. Jadi ni yang banyak-banyak template ni kita boleh guna nanti untuk melukis nanti. Yang antaranya adalah bentuk awan ni. Bentuk awan ni memanglah dia colour purple. Tapi kalau orang yang boleh berfikir secara lateral dan macam-macam benda boleh jadi ni. Ya, boleh buat orang gemuk, boleh buat pokok, boleh buat macam-macam lah, boleh buat benda-benda yang berjeli. Jadi benda yang kita tak reti buat, kita boleh sebenarnya modify daripada colour awan ni. Okay. Now, nanti cikgu akan ajar macam mana nak guna bentuk awan ni untuk kita buat pokok. Bentuk dia lebih kurang. Sebab pokok kita boleh buat nanti ya. Bentuk bulat ni dan sebagainya. Okey, itu roller pen kita dah tengok. Eraser tadi kita dah tengok. Eraser ni walaupun you kata dia untuk memadam, tapi dia boleh juga digunakan sebagai fungsi lain untuk shape dia ya. Untuk shape dia akan jadi bentuk-bentuk lain ya. Jadi ini adalah kegunaan eraser. Padam habis pun boleh, nak buat bentuk lain pun boleh ya. Okay, now assuming kata saya hello, can you hear? Tak dengar. Okay. Teacher tak dengar. Yes, thank you. Okay. Tengah betulkan keadaan ya, sabar ya. Thank you, teacher. Okay, most welcome. So I join. Okay, sekejap ya. Tengah tunggu Puan Zahra untuk masuk balik. Okay, kalau ada apa-apa soalan, sila type di chat. Terima kasih. Dia boleh masuk balik dari sisi teknikal. So anda bolehlah buka anda punya Sketches School tu, boleh try dia punya brush, okay, dia punya pen dan sebagainya, and then task coloring,
Seperti mana yang telah diajar tadi lah. Sementara kita tunggu technical issue so you can try. Cikgu, apa perbezaan apa dia? Sila Intan tolong type di dalam chat box sebab kami sedang menunggu Puan Zahara untuk get back online ya. Terima kasih. Okey, bagi yang tanya tadi macam mana nak buat shape, nampak tak yang dekat tepi tu yang ada huruf ABC? Yang kat tengah-tengah ada ABC. So kalau bila tekan ABC tu, dia akan keluarkan untuk type text yang ada school bell, ada tengkot, ada chassis, ada sistem, and then dengan shape. Di situ ada shape, ada awan sekali. Boleh try? Okey, sekejap ya. Puan Zahara masih cuba untuk kembali online. Ya, ya. Minta maaf, cikgu nak tunjuk pun tak boleh sebab tengah drive. Otherwise boleh share screen sebab ni pun dengan phone. So otherwise you can try lah. Yang tadi kata nak kata teks kat mana, di tengah-tengah tu dia ada huruf ABC, you tekan yang ABC tu, so dia akan keluarkan untuk yang wording. Boleh pilih lah. Yang free ni, Sketches ni kita ada 4. Kalau saya cikgu ada 4 saja font. Kemudian di situ adalah yang tadi yang Cikgu Zahra tunjuk ada 8 shape tadi. Ada bintang, ada blur. Terima kasih tu Okey, sekejap ya. Nanti Puan Zahara akan tunjukkan. Okey. Okey, untuk memilih warna tu, cuba tengok bawah sekali sebelah kanan, you akan nampak satu petak warna yang kecil. Bawah sekali sebelah kanan. So bila tekan petak warna tu, tengoklah kalau kamu sedang warna hijau, dia warna hijau. Kalau merah, warna merah. Tekan sekali, so dia akan keluarkan sebaris color palette. So nanti tekan je lah warna-warna dekat color palettes tu untuk anda pilih dan anda boleh mula brush ke, nak spray ke, ikut warna dia. Okay, nak pemilihan warna, sebelah bawah sekali kanan. Okay, dia ada petak kecil je warna. Tekan sekali tu dia akan keluar whole palette. Dia akan keluar banyak warna. Right? Okay, sekejap ya. Soalan daripada Muhammad Luqman Haziq. Cikgu, untuk pertelingan kena guna semua app ke? Haziq, kena guna Keynote, Sketches School, GarageBand dengan iMovie sahaja. Okay, so 4 sahaja, 4 app sahaja. Jadi itu yang kami buat workshop ni. Okay, yang lain-lain nak tanya Puan Cikgu Zahara, nanti dia bila dia online balik semula, then saya akan bacakan soalan. Ya? In waiting room kot. Cikgu, macam mana nak buat shape tu Sekejap. Sabar sayang. Cikgu katakan
sila tulis soalan di dalam chat box. Kejap ya. Okey, selamat masuk kembali, masuk diri saya sendiri. Saya pun dah terkeluar. Okey, are you okay? Ada soalan-soalan daripada student ni. Okay, so just read to you the soalan. Okay, tetapi sekali, apa perbezaan antara spray dengan paint brush? Lepas tu soalan yang kedua, macam mana nak dapat gambar-gambarnya tu? Soalan ketiga, macam mana nak tukar warna shade? Lepas tu macam mana nak buat shade? Okay. Bagi because there's so many soalan, I will answer dulu, but I got okay. Yang bertanya terima kasih. Cikgu akan tunjuk because cikgu akan tunjuk sekali lalu. Sekejap lagi bila kita buat praktikal, sekejap lagi dengan sendirinya insya-Allah boleh dapat ya. Jadi saya ulang balik tadi yang kata pen ni dia sebenarnya boleh lukis. Contohnya kalau saya lukis tadi shape apa saya lukis, dia dapat shape yang freehand. Maknanya you boleh buat macam-macam mana yang you nak buat dengan gunakan roller pen ini. Dan dia ada banyak-banyak color. Dia ada, bukan color, dia opacity dia. Dia ada opacity dia banyak ya. Jadi beza dia dengan shape yang dalam ni shape dia dah memang macam ni. Katalah dia dah fix. Jadi kalau you kata nak tukar color, bila kita nak tukar color, kita kena berada dalam, bukan dalam mode pen ni. Jadi kalau saya tukar di palette, contohnya palette saya warna biru, nampak tak kat sini biru? Jadi kalau kita berada dalam mode pen ni, saya tekan biru, saya tap atas awan tadi, color dia akan bertukar. Sebab dia memang kena tap dengan jari. Ya, tap dengan jari baru dapat. Itu soalan yang ditanya tadi, dan yang saya dengar tadi adalah spray. Ya, spray ni dia tadi spray tu kita boleh buat nanti bagi yang besar sikit. Jadi kalau background color ni tak dah nampak, nanti saya tukarkan background tu bagi gelap. Saya tap, kalau saya nak bagi background color semua, kena ada dalam mode pen ini. Bila saya tap, dia akan bertukar jadi dark blue. Ya. Dark blue dia tak mau tukar lagi. Patutnya bila kita dah tukar ni, kita tekan saja, dia patut jadi background tu dark blue macam ni. Jadi bila jadi dark blue, nak buat spray kalau you buat atas dark blue juga tak nampak. Jadi kita buat putih. Kalau putih, kita pilih yang besar. Sekarang nampak tak? Jadi bila saya buat spray ni baru nampak. Sebab warna latar belakang dia adalah warna dark. Dark atas light, baru nampak. Itu spray. Ya. Jadi tadi kita belum habis lagi sampai ke smudge pen ni, yang tepi ni, kita macam kita gosok dia. Contohnya kalau cikgu gosok dia tadi, pagi tadi Dr. Azmah dah tunjuk, kita gosok dia tu, kita macam blend dia. Nampak ni, saya blend dia. Kalau saya nak blend, saya gosok dia. Dia boleh buat macam ni, dan dia boleh juga, contohnya saya buat satu shape. Saya buat satu shape, katalah warna putih. Saya buat atas shape ni, warna putih. Dia macam ada 2 layer kan. Lepas tu saya ambil blend ni, saya blend. Saya boleh blend ni dekat sini. Ya, untuk bagi nampak jauh sikit, nampak tak? Dia macam ni. Dia boleh blend Semua boleh blend macam ni. Tu. Jadi terpulang pada kegunaan macam mana nak buat. Itu gunanya blending di sini. Dan satu lagi adalah cut. Nanti saya nak tukar balik belakang ni, background ni menjadi putih. Jadi kalau saya letak background putih tu, nanti dia akan tertukar. Patutnya kita tap sekali tu dah keluar lah. Ini tak mau. Dia. Jadi tengok bila saya tukar background putih ni, terus nampak dia punya tepi-tepi ni yang kita tadi buat spray tadi. Jadi kalau kita nak cut, waktu mana kita nak cut? Jadi nak cut ni, cikgu nak kena tunjuk, kononnya pisau ni, kalau cikgu ambil, cikgu round dia apa semua ni, kalau saya tarik, dia dah terkeluar, nampak tak? Ni saya cut. Ya. Jadi kalau saya nak kecilkan, boleh. Kecil, nampak tak belakang dia yang putih tu dengan canvas asal dia jadi macam ni. Kalau saya kata, okey saya nak macam ni,
Apa kita kena buat adalah bila kita tap saja terus dia lekat. Dia dah lekat, dah tak boleh gerak lagi. Dia tak boleh gerak lagi. Jadi apa ni, bila kita tap maknanya kita confirm dah tak boleh gerak. Jadi kalau kita nak cut, sebab tu cikgu kata tadi bila kita nak lukis, kita kena lukis atas setiap satu canvas lain-lain. Lepas tu bila kita nak susun, baru kita susun atas canvas yang lain. Sebab kalau buat semua kat sini, misal kata pokok, belakang tu latar belakang. Jadi bila buat macam tu memang susah nak kena cut. Jadi saya tunjuk ni, kalau saya cut lagi, macam ni, dia macam ni kan. Kalau you ambil 2 jari, nanti saya kena tunjuk tu, 2 jari tekan dekat dia, tap, tarik. Dia jadi macam duplicate. Okay, dia jadi macam duplicate. Saya tekan, saya tap, saya tarik, dapat lagi 2 biji. Saya tekan, saya tarik, dapat lagi 2 biji. Lagi banyak ni saya boleh dapat. Itu fungsi dia cut. Jadi bila kita ni yang line-line ni, kalau kita confirm, kita tekan, kita dapatlah pattern ni. Itu gunanya cut. Kalau saya Okey, Puan Zahra, ada satu soalan. Kalau nak gerakkan balik? Tak boleh dah. Dah tak boleh. Dia kena, bila you dah confirm dah tak boleh, itulah dia punya the limitation untuk free app. Ya, kalau tempat lain, you dah boleh gerakkan dia sebab dia layer-layer. Yang ini atas satu layer. Jadi kalau you nak gerakkan balik, memang you kena potong dia balik. Jadi macam ni barulah boleh gerak. Nampak tak? Barulah boleh gerak. Lepas tu nak kecilkan ke, nak besar ke, nak bubuh kat mana ke. Sebab tu saya kata bila kita kerja ni, kalau kita ada future plan yang final gambar nak jadi macam mana, kita dah kena ada planning. Tak boleh semua buat atas ni, teruklah nak kena memotong. Selagi benda tu bergerak-gerak tu, it's still on. But if you tap, dah okay. Okay, right now, saya nak tunjuk fungsi lain pula ya, fungsi ruler. Ruler ni, saya tunjuk ruler ni. Kalau kita nak pusing dia, kena pakai 2 jari. Saya dah buat video tadi, nanti saya tunjuk videonya. Kena pakai 2 jari macam ni. Ni. Nampak tak? Nampak tu? Dia pusing. Kena pegang 2 jari, kena pusing macam tu. Baru boleh guna ruler. Okey, tu. 2 jari ya. Okey, kita balik pada sketches school tadi. Ruler ni kalau cikgu pegang 2 jari, saya tarik katalah. Saya nak draw atas ruler ni, saya nak draw straight line. Sorry. Saya kena undo sikit. Saya nak kena cari atas mode yang senang nampak. Color yang terang sikit. Kalau saya buat line. Okay, line tu. Kemudian saya kata, saya nak ruler ni sengit lah. Jadi saya kena pegang ruler ni 2 belah. Saya kena sengitkan. Saya nak buat macam mana, saya lepas. Lepas tu saya boleh buat line. Lepas tu saya kena pegang 2 ruler macam tadi ni. Kemudian saya boleh buat. Jadi siapa yang nak belajar geometri ke, memang boleh buat pakai ruler ni. Tapi ruler tu masih ada. Tekan saja dia keluar, dia hilang ruler ni. Okay, itu sesi untuk test semua features ni. Saya harap student boleh buat. Ya, bila buat nanti, saya nak uploadkan kepada Padlet. Jadi kalau tengok saya punya keynote tadi, exercise kita di sini, exercise dia adalah untuk cuba semua ni yang cikgu ajar tadi ni, dan percubaan ni nanti jangan overthinking nak buat bagi cantik ke, tak apa. You just try saja semua ni, tak semestinya macam yang cikgu buat macam ni. Jadi you boleh test, letak ni pen, ni pensel, apa, dan uploadkan kepada Padlet. Itu untuk merasa macam mana ya. Okay. Boleh cikgu teruskan? Boleh? Tak ada jawab pun, cikgu cakap seorang-seorang. Boleh. Okay. Yang ni tadi cikgu dah terangkan. Jadi kita tak payah go on dah. Yang ini you akan explore. Cuma nanti bila kita nak save nanti akan ada soalan. Cikgu, macam mana saya nak save transparent? Mengikut cikgu punya percubaan dalam Sketches School ni, walaupun kita save,
dalam transparent saya tunjuk contoh ni bila kita save, katalah cikgu nampak ni, cikgu tekan 3 dot ni, ada satu part yang arrow ke atas, dia kata nak save. Save kat mana? Saya boleh copy, saya boleh save image, saya boleh save dalam Photoshop, saya boleh save dalam transparent background, Sketches Max ni semua boleh save dalam bentuk ni, dalam sini. Boleh check tengok. Kalau saya save dalam transparent background, sebenarnya dia tak transparent juga tau. Dia ada satu layer lagi. Tapi buat masa sekarang, untuk tujuan sekarang, save saja image. Okay? Bila save image nak pergi tengok kat mana, kita pergi tengok dekat ni. Dia timbul dekat ni. Nampak tak? Penuh memut-memut banyak-banyak benda ni kan. Background ni ada. Jadi kadang-kadang kita boleh buang background ni, tengok keadaan macam mana dalam Keynote. Kita akan sampai bab tu macam mana nak buang background ni. Saya balik kepada Sketches ni, kita tengok next one. Sekarang kita nak draw apple. Tadi nampak kan? Apple dalam apa yang cikgu tunjuk dalam Newton ni. Kalau nak draw Isaac Newton tu lambat lah. Kita sampai malam nanti pun tak sudah. Jadi kita tengok macam mana nak draw apple ni menggunakan shape yang senang-senang je. Lepas tu kita akan guna eraser untuk potong. You ready ya? Kita akan mula sekarang. Jadi bersedia dengan pen ke apa ke, stylus ke ataupun jari sendiri ke kalau boleh. Buatlah. Nanti cikgu akan startkan dengan macam mana nak melukis apple ni dalam Sketches School. Jadi untuk yang ni saya nak keluar daripada mode ni, saya kena pinch dia susah lagi kadang-kadang ni. Jadi saya nak start baru. Semua saya nak buat saya akan start baru. Saya tak mau start dengan yang banyak-banyak sebab bukan rugi pun. Bukan nak kena beli kertas baru. Dia semua dalam ni je. Ya? Okay, warna merah ni dah elok. Warna yang merah. Excuse me Puan Zara. Ada dari Faris Petra, dia tanya minta tolong ulang balik yang part copy paste. Boleh ke? Boleh, tapi nanti sekejap biar cikgu lalui yang ni dulu. Nanti kita ada part copy paste tu lagi. Okay? Okay, now you tengok ni colour dah merah kan? Jadi cikgu nak draw tadi apple tu merah. Nak draw apple ni bertahun lah juga kalau nak buat cara yang susah. Tapi cara senang, kita pakai ni, tekan yang ABC ni. Tekan ABC, tarik yang hak merah ni keluar. Tarik ya kan, merah ni, bagi dia besar sikit, lebih kurang macam ni. Bila dah confirm, ingat kita kena, nampak dah ni. Kat sini kita confirm. Okay, kita confirm. Kemudian kita nak buat satu lagi, tapi kita kena ambil colour, kita tukar colour kepada colour orange. Okay, tukar dulu colour. Baru kita pergi ke sini, barulah kita akan nampak orange ke apa ni. Sekarang kita ambil yang colour kuning ni lah ya. Kemudian kita pergi ke tempat ABC tadi, kita ambil another bulat, tarik dia keluar duduk atas. Duduk atas ni, lebih kurang. Lebih kurang macam ni. Okay. Ataupun kecil sikit tak apa. Macam tu. Lepas tu dah confirm, kata okay. Semua okay ni ada dua macam ni. Sekarang kita ubah kat colour dia dulu. Now kita nak ambil putih pula. Bila kita buat putih, kita pergi balik tempat tadi. Tak berapa nampak ni. Tarikkan putih ni. Allah mak. Saya pun tak nampak. Mana dia pergi? Putih dah naik sampai ke atas. Saya kecilkan dia sikit. Kecilkan lebih kurang macam ni. Okay. Dan ada shape macam ni je. Confirm. Mak ingat bila confirm kita tick kat sini. Okay. Okay, now. Sekarang ni kita nak pakai tu, siapa tahu kita pakai smudge. Ni smudge sini yang conteng-conteng tadi ni. Apa yang perlu buat adalah ambil smudge ni dan cuba start ni. Saya tunjuk pergi besar-besar sikit. Smudge kan, letak blend kan antara putih dengan kuning ni. Okay, blend kan. Antara kuning dengan merah ni blend kan. Blend kan. Jadi blend kan, lepas tu buatlah sampai dia buat macam bulatan tu. Jangan risau sangat kalau terlebih-terlebih kat luar tu. Ya. Buat dulu, blend kan. Kalau tak kena pun nanti boleh buat lagi, blend kan. Bulat pun tak apa. Bagi dia nampak seolah-olah dia cerah kat tengah tu. Blend semua colour. Terlebih-terlebih sikit-sikit tu tak apa. Nampak cikgu buat
Kemudian kita nak color gelap sikit. Kita ambil yang color, kita ambil color apa sekejap. Cikgu nak ambil color yang warna putih tadi lah. Putih tadi ni cikgu nak letak, nanti sekejap. Cikgu nak letak putih ni sikit. Tak payah, tak payah. Cikgu tak mau letak tu. Yang tu kita blend lagi yang ni cukup. Nanti kan you confuse pula. Blend bagi cantik-cantik ni. Nampak je cerah kat atas tu. Kemudian apa yang boleh buat, ambil ambil eraser ni. Cikgu kecilkan ni sebab susah sikit kalau nak potong besar-besar. Ambil eraser ni, ambil yang kecil punya point. Kemudian cuba shape, potong sikit supaya dia jadi macam bentuk apple tu. Potong sikit. Ini kena berhati sikit. Apple tu kan dia tak adalah bulat macam bola tu. Kita potong sikit. Dia ada macam timbul ni sikit. Ya. Kemudian sini kita buang yang kotor-kotor ni. Okey. Kita buang kotor-kotor, kita tengok apa lagi yang kotor-kotor, barulah kita boleh buang kat tepi-tepi ni. Tengok tak kat mana, janganlah sampai habis semua tu. Licinkan dia. Undo ya, kalau rasa terpotong lebih tu undo. Bagi elok-elok. Kemudian saya bagi besar sikit supaya nampak. Macam tu. Sekarang ni ambil watercolor. Kita watercolor ni brush ni tau, brush ni. Jadi cikgu tukar ke color dia macam light orange or darker, macam tu darker. Ni watercolor dia, test tengok color dia. Ni watercolor dia, test, dia besar tau. Jadi apa yang cikgu ambil yang kecil sekali. Jangan ambil besar sangat, kalau kecil dia, nampak ni? Ini besar, kecil. Jadi kalau nak buat dia punya tempat lubang buah tu, jadi inilah kerjanya. Buat macam tu. Macam ada lubang tu sikit. Kemudian kalau kita tekan lama-lama sikit, dia akan jadi lebih gelap. Okay, nampak lebih gelap. Dan ambil smudge tool ni balik. Tolong buat bagi dia elok balik lah. Kemaskan sikit. Boleh dia nak kemaskan kemudian ke apa semua. Kemudian tepi sebelah sini, saya tunjuk. Tepi sebelah sini saya nak warna putih sikit. Saya ambil crayon. Tapi bila crayon ni color lain. Jadi kita kena tukar balik ke putih. Crayon ni kuat. Jadi saya buat macam tu. Oh kuatnya sebab apa tu, color dia besar sangat. Jadi saya ambil yang nombor tengah. Sikit je macam ni. Sikit je kat tepi dan balik kepada smudge tool. Dan bolehlah buat dia. Dia nak bagi nampak tu, dia senangnya sebab dia kena cahaya dia akan dapatlah apple sebiji. Apple ni dihasilkan dengan menggunakan shape saja dan pemadam. Pemadam ni. Dan detailing tu bolehlah nak add-kan kemudian ke nak tu tak boleh, nampak tak? Saya dah tersilap. Letak ni saya kena carilah yang lebih gelap sikit ke kan. Gunakan yang paling halus untuk detailing dia. Bolehlah buat tu nanti nak buat dia punya batang ke. Jadi batang pun nak juga tengok yang elok. Dan saya pakai yang paint tu. Silap. Jadi cikgu pakai batang macam tu dan kemudian cikgu nak daun dia sikit. Buat daun bodoh-bodoh pun tak apa ya. Macam ni. Daun ni katalah cikgu buat macam tu. Dan cikgu nak bagi daun tu gelap sikit. Bila cikgu tekan hijau ni, cikgu nak gelap sikit. Hijau, cikgu cari yang mana hijau gelap sikit, cikgu letak saja selapis lagi. Untuk dapat macam buah apple. Okey? Okey? Pelajar-pelajar? Hello, cikgu cakap seorang. Okey, Kak Ah ada soalan. Okey. Okey, ada pelajar bertanya smudge tu yang mana? Ini. Dan lepas tu ada satu lagi soalan. Okey, kejap
Okay, macam mana nak copy and paste? Okay. Ni, kalau katalah saya nak copy saya boleh ambil yang pisau ni. Tadi smudge yang ni, pisau yang ini. Jadi kalau saya nak copy, saya akan kecilkan. Ini tak boleh dapat kecil dah. Saya kena pisau tu, saya kena potongkan dia. Itulah sebab saya kata kena fikir ni nak buat. Jangan buat terlampau. Dan tangan tak boleh angkat. Kalau angkat dia akan terputus. Jadi macam ni, kalau saya tarik, nampak tak? Saya tarik ni. Tapi kalau saya tap 2 kali, dia akan jadi 2 biji. Saya tap 2 kali, dia akan jadi banyak biji. Betul saya jadi banyak biji, nampak? Dia banyak apple lah tu. Okay? Then kalau saya nak save nanti, saya bolehlah save di mana-mana di transparent dan sebagainya. Okay? Saya boleh save. Okay, Puan Zahra, ada satu soalan. Boleh ulang balik tak macam mana nak buat lubang dekat batang apple tu? Terima kasih. Okay. Satu lagi, boleh ke cikgu ulang balik yang nak buat lubang sama? Okay, thank you. Cikgu ini barulah exercise yang kedua. Jadi boleh tak tunggu dulu bagi cikgu habis semua. Lepas tu barulah tengok, manalah tahu kat situ ada lagi yang buat lubang. Ya. Jadi cikgu akan terpaksa jalan dulu, nanti kita tengok. Sebab rugi kalau kita tunggu yang tu aja. Nanti kita ni. Lagipun video tu nanti akan ada di YouTube dan cikgu-cikgu dan saya insya-Allah akan buat juga tunjuk sekali lagi. Okey, saya pergi izin, saya minta izin. Cikgu, Okay, sabar ya. Puan Zahra terkeluar daripada Zoom dan dia akan masuk semula. Bagi yang bertanya soalan-soalan ni, nanti saya akan bacakan kepada Puan Zahra once dia online balik semula ya. Okay, bagi yang nak bertanya soalan lagi, sila type di dalam chat box dan saya akan bacakan kepada Puan Zahra. Okay? Macam mana ni? Join tak boleh. cikgu macam mana nak buat perkataan yang keluar gambar lepas tu perkataan tu bergerak? Okay, boleh tolong type di dalam chat tak? Okay, so nanti saya boleh bacakan ya. Yes, tolong kongsikan hasil yang anda dah buat ke dalam Padlet link. Malas. Okay, ini adalah link di dalam chat, attendance link, Padlet link dengan workbook ya. Macam mana nak bentuk daun tu, Intan? Okay, nanti saya akan bacakan soalan ni ya. Okay, now ada yang bertanya kepada saya, apakah apps yang anda perlu gunakan untuk competition? Okay, saya ulang lagi sekali, ada 4 apps, Keynote yang you all dah ni dah belajar, Keynote, dan lepas tu Sketcher School, GarageBand dengan iMovie ya. Ambil share content. Okey, cikgu terpaksa teruskan lagi dengan niat untuk yang buat yang lain-lain tu. Kalau tidak, cikgu takut kita tak sempat untuk buat semua Jadi go briefly. Ni yang tadi kita lukis apple. Sekarang kita buat exercise yang kedua iaitu cloud ya. Cloud ni sama je yang saya keluarkan tadi. Okey, saya masuk balik ke dalam ni. Kita akan buat satu lagi. Sorry. Okey. Macam tu, dan kita akan buat untuk awan. Jadi tukar color dulu. Contohnya, saya kalau nak buat awan ni, saya suka colorkan siap-siap background tu dengan warna ni. Jadi saya pilih color pink ni, saya double tap untuk dapatkan background warna
Warna, tengok tak mau jadi pula. Saya kena tukar background ni untuk menjadikan colour dia dark blue ataupun blue. Patutnya colour, okey. Saya tukar colour ni sebab nanti senang nak tengok colour awan. Kalau saya colourkan warna putih, jelas Jadi untuk awan, saya kena pakai balik warna putih, tukar palette. Saya drag balik awan tadi. Ni awan tadi. Dan saya tick okey dan saya pakai balik smudge tool tadi Smudge tool tadi, kita boleh juga smudge dia untuk menjadikan dia awan nanti dengan latar belakang yang ada. Banyak yang kita boleh buat, hujan dan sebagainya untuk buat awan dan sebagainya. Jadi background dia tu sebenarnya membantu. Ini awan yang pakai smudge tool dan pakai shape. Pakai shape daripada sini. Kalau nak buat pakai pen pun boleh juga kalau kita tukar colour. Tukar colour macam biru tua dan sebagainya, kita tengok maybe cikgu nak buat colour ni. Jadi cikgu boleh buat awan, katalah awan macam tu. Cikgu boleh buat awan macam tu, cikgu boleh buat awan overlap. Dan cikgu boleh guna pen ni juga untuk smudgekan awan ni. Bergantung apalah colour yang you nak buat Ni just untuk menunjukkan macam mana nak buat awan. Because this is a quick one. And I'm sure you tengok ni overlap antara colour ni. Maknanya I'm giving you ideas. Macam mana you nak buat awan dan sebagainya. But only can be seen if the background is that colour. Kalau background dia colour putih ni you tak nampak lah. Okay, that is awan. I'm going very quickly. Nanti you akan nampak lagi cikgu akan buat lagi ads lain Okay, saya create new one. Kita tengok next slide will be pokok. Okay, pokok. Okay, pokok ni ada pokok yang detail, ada pokok yang tak detail. Okay, pokok pun boleh guna style awan juga. Jadi I'm back to tadi Sketcher School Apps ni. Tadi pokok kita tukar balik pokok ni color hijau. Kalau you nak ambil pokok ni, you nak buat ni, katalah you nak tab 2, you boleh tukar color pokok ni, bagi color nanti, you boleh nak tab lagi satu, kecilkan sikit, semua tab 2 jari, tukar lagi color lain, contohnya, dapat 3. Ini saya okey kan? Saya okey, saya dapatlah pokok lebih kurang macam pokok, dia panggil kalau dalam istilah bahasa seni ni posterization. Dia jenis poster, bukan jenis yang you render. Jadi kalau cikgu nak buat batang dia, cikgu tengoklah batang apa yang sesuai, mungkin brown. Jadi cikgu guna pen ni sebab pen ni senang saya nak buat dia punya batang pokok contoh. Saya boleh dapat nampak jarang kan? Jadi kalau jarang ni maknanya pen tu kita guna yang tak berapa kuat. Jadi cikgu undo. Undo cikgu nak tengok, redo balik. Cikgu nak ambil colour yang pekat sikit. Itu satu pokok dia panggil pokok poster. Pokok poster dia tak ada render-render semua, dia cuma macam ni. Jadi kalau you nak buat buah pun, contohnya you nak buat buah apple tadi kan. Kalau saya buka tadi, saya ambil lah buah apple ni. Saya ambil macam mana? Saya potong. Ni yang saya kata tunjuk potong saya lagi tu. Dia kata saya kena potong, tu masalah dia. Kalau saya dah save dekat ni boleh saja saya nak masukkan. Sebab saya nak tengok juga fungsi potong ni. Okay. Bila dia potong ni sebenarnya dia dah ready untuk copy. Jadi bila saya tekan balik, saya pergi tempat ni, saya tekan 3 biji tu, dia akan paste. Tu dia sebesar-besar alam apple ni. Apple ni bolehlah saya letak di sini. Kemudian saya double tap. Kalau saya double tap, saya boleh dapat 2-3 biji. Tengok. Bila dia dah okey, dia melekat tu Ini tricky sikit, semua dah nak kena cuba. Saya okey kan. Dapat 2 biji. Jadi kalau you nak buat apple tu untuk banyak biji, you kena circle ni. You sebenarnya kena buat naik tu. Nak kecil dia kan sebagainya. Jadi bolehlah buat banyak pokok apple. Ini pokok poster. Daripada sana, bila you cut tu maknanya you are ready to paste di mana-mana. Kalau saya tekan sekali lagi pun, saya akan dapat balik paste tu. Okay.
Saya akan dapat balik paste yang saya cut tadi lah. Ya. Okay, Kak Ah, sorry ya. Ada 2 soalan. Cikgu guna tool apa untuk lukis pokok kayu tu? Cikgu boleh ulang pokok tu. Batang kayu ke pokok kayu? Pokok dia. Pokok dengan batang Okey. Tu tak tengok. Jadi batang dia saya guna pen, roller pen ni. Nampak tak pokok ni? Saya guna pen. Ni pen ni. Okey. Kalau saya guna color yang lebih gelap, saya boleh saja nak pakai color apa pun. Ini saya buat terus. Tapi kalau nak buat pokok color lain, nak pakai yang lain, buatlah. Kena render lah. Lambatlah sikit nak buat pokok dia. Pokok kayu dia. Ini pakai apa? Pakai crayon, pakai pastel. Dapat macam ni bentuk dia. Kalau saya pakai yang ni, dapat macam mana? Tak sesuai pula. Mungkin sesuai untuk ranting-ranting dalam ni. Ranting dalam tu mungkin sesuai untuk pakai brush. Jadi semua kena tengok kesesuaian dia. Cikgu, macam mana nak buat apa nama ini? Buat gambar apple tu Allah mak Tuhanku, nanti tengoklah nanti tengok tutorial lagi. Cikgu nak kena move on the next one sebab cikgu dah tunjuk tadi apple. Mungkin masuk lambat kot. Ya? Nanti ada rakaman ya. Ada rakaman. boleh tolong ulang balik cikgu? Ya? Kami terpaksa tengok masa. Sebab masa tak cukup. Masa tak cukup. Okay. Okay, pokok ni boleh detailkan lagi because saya dah tunjuk tadi fungsi pen dan sebagainya. Jadi pokok yang cikgu tunjuk ni sebenarnya you boleh buat banyak kali, berkali-kali. I'm sure you do it well. Cuma bila kita buat satu batang pokok, kalau kita susun dia banyak-banyak, nanti cikgu tunjuk susun tu, dia akan jadi tengok macam ni. Bila you susun, pokok sama. Tapi bila you susun depan, kecil, belakang, dia akan jadi perspektif. Dia akan jadi nampak seolah-olah pokok tu depan sekali, yang dekat sekali. Yang belakang kecil-kecil tu adalah yang lebih jauh. Tapi walaupun nak ikutkan lagi color tu, kenalah color tu makin pudar. Kalau siang kena makin pudar di belakang. Itu lain lah. Tapi ini adalah untuk shortcut. Okay, kita move on kepada exercise number. Semua yang buat minta share dekat Padlet ya. Yang mana yang try tu. Ini tengok exercise number 5 adalah rumah ya. Ni yang cikgu rasa a bit hard sebab you nak kena pakai ruler. Tapi setengah orang mungkin biasa pada dia guna ruler ni. Jadi kita tengok sebab ada shape yang kita dah senang pakai. Ada shape yang kita kena buat. Jadi kalau dalam Sketcher School ni, bila kita tengok shape, contohnya shape dalam ni, dia bolehlah keluar macam ni. Lepas tu kalau kita nak buat, saya tengok tukar colour sat bumbung. Kita tukar colour bumbung warna orange. Kalau kita tengok 4 segi ni, 3 segi ni, bolehlah buat rumah macam tu. Tapi macam ni je lah rumah yang dapat. Taklah kata cantik sangat, tak detail sangat kan. Jadi kalau kita nak rumah yang macam cikgu draw dalam Newton tu, macam mana kita nak dapatkan shape tu. Jadi shape dia berbeza sikit. Sama ada tuan-tuan dan perempuan, adik anak-anak boleh juga nak padam dia. Tapi saya takut nak padam tu nanti alamak terpotong sana, alamak terpotong sini. Ni pun boleh padam. Kalau tangan steady, boleh padam. Boleh dapat shape yang lain. Nak buat kalau tangan elok lah. Kalau tangan tak steady, dia susah sikit lah. Jadi kena pakai ruler. Jadi bila kita pakai ruler, cikgu tunjuk dah tadi kan. Kalau ruler tu, saya nak pakai, saya boleh buat macam tu dan saya boleh padamkan. Macam tu. Tapi padam ni cikgu dah try dah. Dia kurang sikit dengan pakai ruler ni. Lebih baiklah kita buat macam tu. Kita nak buat tudung rumah dia. Contohnya. Ada siap boleh kira angle lagi. Kemudian saya buat contoh dia. Ni nak buat. Ini untuk yang kita tak boleh nak buat freehand. Kita tak boleh buat freehand, kita boleh buat pakai ni. Jadi kalau rumah tu saya nak buat macam pangkah ban tu tadi, saya boleh je buat macam tu dan saya boleh buat tangan sendiri tak stable ya. Dan saya boleh saja buat macam ni.
Ya, jadi ni semua nak kena memahirkan sikit lah. Ni setengah orang sekejap je dapat ni. Pada orang yang tua-tua macam kita orang ni mungkin susah sikit kot. Jadi macam-macam ya. Yang ni cikgu tak berkenan lah yang ni. Sebab nak tunjuk tu macam tak kena kan. Jadi balik kepada yang cikgu tunjuk ni. Ini ada satu screen recording. Tengok Tengok screen recording ni macam mana cikgu buat. Nampak tak yang lain lah. Saya pilih. Macam mana saya pilih daripada gambar ni. Kemudian saya pakai ruler. Ini nanti. Itu macam mana je? Sebab saya Okay. Siapa ni? Tolong type soalan di chat. Okay. Dan kalau terlalu jauh sangat, nanti kami akan share recorded video di group Telegram. Okay, cikgu tak dah berapa dengar ya, tak berapa dengar. Okay. Dengar tak saya? Sila type soalan dalam chat. Cikgu kurang. Sila type soalan dalam chat. Okay? Ya, ada echo. Tak apa. So sila sila type soalan dalam chat. Terima kasih. Okey, dalam screen recording ni semua dah tunjuk. Jadi saya rasa dalam workbook tu saya rasa macam ada. Tapi kalau tak ada, benda ni akan ada dalam sharing video ya, macam mana cikgu buat ni. Dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar, bila kita saya kena buat yang satu lagi. Bila kita buat tadi, sebenarnya kalau kita nak tekan ni, kita nak belajar buat apa-apa, dia ada, bila tekan 3 tu dia ada ni. Nanti saya tunjuk. Ni. Nampak tak ni? Dia akan ada satu ikon untuk screen recording. Jadi rasanya kalau nak tunjuk macam mana, konon-konon lah kalau nak jadi YouTuber nanti nak tunjuk macam mana lukis ni. Dan inilah ikon yang akan screen recordkan semua yang kita buat atas ni. Dia boleh screen record dan dia akan simpan ke dalam foto. Ya, yang ini ikon ni. Yang ini semua kena explore sendiri. Okay. Saya balik kepada yang ini. Kita tengok next one. Okay, dia tengok ni. Next one ni adalah background. Kan saya kata kita lukis asing-asing. Kita lukis background tu asing-asing daripada objek. Nanti bila kita dah ada semua, lepas tu baru kita combine kan menjadi satu gambar. Okay, nampak background? Ada 2 background. Jadi apa yang saya akan buat di sini, you tengok. Kalaulah saya nak pakai, saya tunjuk sekali lagi yang sekarang macam mana nak buat pokok tadi kan. Pokok ni, ni saya pakai pen ni. Kemudian katalah saya nak buat pokok ni. Katalah saya buat pokok ni. Lepas tu saya nak buat lagi pokok lain kat atas ni. Okey, saya nak buat pokok-pokok ni sampai biasa-biasa je. Kemudian saya tukar sikit colournya. Pokok jenis lain pula dekat sini. Lepas tu ada pokok lain lagi. Saya buat overlap kat sini je. Saya tukar lagi colour dia. Contoh je. Kemudian ni katalah ada pokok ni sikit. Kemudian sorry. Saya akan buat ni. Sorry. Itu kalau tangan kita tertekan dekat bawah tu, dia memang akan jadi, tu. Saya akan pakai brush ni untuk dapat dia punya ranting-ranting kat dalam ni. Contoh. Katalah saya buat pokok ni mengemut satu tempat Jadi saya potong pokok ni, katalah saya potong semua ni. Kemudian saya tap 2 kali, dia jadi, nampak tak? Saya buat tinggi sikit. Ataupun rendah sikit. Pulanglah. Kemudian saya tap lagi, saya akan dapat macam hutan jadi. Jadi yang ini, bila saya kata okey, saya sebenarnya boleh tukar ni. Color-color kat belakang ni sebenarnya saya boleh tukar lagi. Kalau saya nak setiap satu. Jadi saya ambil pemadam, saya padam ni. Bagi cantik sikit kan.
Lebih cantik. Saya dah padan lebih dah. Kemudian saya nak letak buah pula. Buahnya, buah katalah buah kuning-kuning. Saya pakailah buah ni sikit, buah sini. Saya letaklah buah-buah ni yang ada penuh bergantung-gantung kat tempat-tempat yang gelap ni. Kemudian saya letaklah warna merah sikit. Nak bagi nampak ada buah-buah merah, buah-buah orange. Jadi saya sini semua hanya nak buat ni je. Buah, ada merah sikit lagi. Jadi nampak macam pokok ni ada banyak buah belah sana. Jadi saya dapatlah satu pokok ni. Jadi bila saya save, katalah saya save kepada foto. Silap, tu bukan dia. Save ni adalah yang arrow up ni, saya save kepada image. Okay, kita tengok kat foto. Mana yang dapat ni? Sikit lagi. Ada banyak lagi. Tadi kan kita banyak teknikal kan? Sekejap. Bila kita, saya save kepada foto, dia akan keluar pokok tadi. Nampak tak pokok ni? Okey, pokok ni dah ada dalam foto. Jadi kalau kita dalam Keynote, contoh kalau cikgu buka dalam Keynote, let's say saya buka new Keynote. Okey. Saya buka new Keynote, saya nak masukkan foto tu ke dalam Keynote. Saya buang ni dulu. Cut. Jadi saya nak buat, saya plus, saya cari dalam foto, saya masukkan pokok ni. Pokok ni, nampak tak transparent tu? Jadi bila transparent tu, kita nak kena buang dalam Keynote. Apa kita perlu buat adalah kita pergi dekat style ni, kita pergi dekat image, kita buat instant alpha. Jadi kita tekan kat belakang ni, dah kita dapat pokok ni. Nampak? Dapat pokok ni. Kita boleh rotate sikit pun kalau tak elok tu. Lepas tu kalau lah kita nak copy, kita paste satu lagi. Paste, kita kecilkan pokok ni. Jadi mungkin duduk belakang ke apa semua. Nampak satu group. Dan kita latar belakang tu kita colourkan gradientnya. Contoh Jadi kalau saya colour gradient ni belakang, dia dah nampak macam seolah-olah macam dia dalam awan-awan lah ya. Jadi saya letakkan gradient ni, saya boleh background, gradient, saya boleh angle kan nak kat mana tu. Kemudian saya tengok style lagi apa yang saya boleh buat dengan pokok ni. Saya boleh style dia, saya boleh letak shadow. Shadow banyak mana? Reflection. Nampak reflection. Yang ni pun saya nak shadow, saya nak letak reflection. Dia nampak macam duduk dalam air. Nampak tak? Nampak dalam air. Lepas tu barulah kita import benda lain. Jadi ini dah boleh baru pokok. Baru pokok, belum lagi ini masuk dalam Keynote. Daripada sana kita masuk kat Keynote. Sama dengan apa yang saya nak tunjuk tadi, dalam slide tadi, di mana last kali ni, ni. Ini pokok yang dah ada pokoknya, yang dah ada landscape yang saya buat awal tu. Saya buat dekat sana, saya copy, saya masuk dalam Keynote, saya buang background dia, dah dapat lah latar belakang dan saya letaklah katak ni. Okey, ini cerita lain pula. Bila masuk katak ni, saya sebenarnya dalam Sketches School ni saya cari gambar katak, saya trace berasingan. Muka dia, perut dia, kaki dia, tangan dia. Kenapa saya nak trace berasingan ni? Kerana saya boleh masuk dalam Keynote, saya buang alpha dia akan jadi macam ni. Saya akan buang semua dia punya bahagian-bahagian ni, tinggal satu-satu dan cikgu boleh jadikan dia sebagai GIF. Jadi katak ni saya boleh susun, satu tangan dia kembang. Slide kedua tangan dia ke bawah. Slide ketiga kaki dia macam tu. Yang ini semua boleh disusun dan boleh dijadikan animated GIF. Jadi bila jadi animated GIF, dapatlah background tadi yang dibuat dalam Sketches School, import dalam Keynote, background Sketches School, import dalam Keynote, buang background dan juga katak yang dirender dalam Sketches School, bahagian asing-asing macam ni, dapat satu ketul macam ni, setiap satu ketul untuk kita susun 1, 2, 3 slide. Kemudian kita bolehlah jadi
satu saving satu cerita. Jadi bolehlah katak ni meloncat-loncat daripada dua kombinasi Sketches School masuk dalam Keynote. Okey, boleh? Ada satu soalan Pak Zara. Ya. Cikgu, soalan ni mungkin tak sama dengan topik tapi animation kena ada format ke? Dia dah belajar animation dalam yesterday. Okay, yesterday I think there is a session that you should at least go. I think Dr. Hafizah dah ada ajar pasal animation. Jadi format dia tu bergantunglah pada apa yang nak buat. Apa format yang you maksudkan? Maksudnya macam ni lah. Kalau saya nak buat untuk benda bergerak-bergerak macam katak ni, jadi saya buat animation dia dalam bentuk GIF. Tapi ada juga animation yang dia buat dalam bentuk setiap pergerakannya tu digerakkan dalam animated Keynote. Sebab bila dah masuk Keynote nanti nak jadikan dia sebagai picture, kita nak kena export dia sebagai movie. Yang saya buat ini adalah export kepada GIF. Jadi kalau dah ikut yesterday punya session, you should have no problem with the export format. Tapi kalau you kata pasal movie format, maknanya bila you nak hantar ni, contohnya format yang apa, macam kalau saya nak masuk dalam Twitter, saya tak boleh pakai format besar-besar. Dia tak mau masuk. Jadi saya akan masuk dalam 360 atau 540 format untuk mobile, bukan 720. 720 tu dah lah format hard disk, HD. Jadi dia lebih tinggi dan kadang-kadang social media dia tak nak terima too high. Ya, itu saya harap dapatlah menjawab soalan yang diberikan. Dan saya harap jangan lupa hantar kerja walaupun sedikit, hantar kepada Padlet. It should be very interesting to see all your work in your Padlet. Go to Padlet link and hantar. Sama ada you nak buat katak ke, cuba saya bagi satu idea. Cuba animatekan monkeys. Because I think monkeys should be very interesting to animate sebab dia tangan dia panjang, kaki dia panjang. Jadi I think there is a lot of possibilities lah kat situ. Okay. Okay. Sekejap lah tu tak faham. Go to Padlet. Saya tadi yang Padletnya, mana dia Padlet punya link? Bawah. Sana atas lagi sekejap Saya nak tengok Padlet link. Padlet link is this one. Okay. Padlet link. Okay. Oh, dah banyak dah pokok macam-macam, segala buah semua dah ada. Ya, this is very good. I can see so many apples here. Ranum-ranum masaknya. Cuba bagi respon. Senang ke tak senang lukis apple? Senang. Senang kan? Nampak macam susah tapi sebenarnya bentukkan shape dia tu. Kena kikis dengan tu, padamkan dengan pemadam. So dapat senang apple. Maknanya kalau jadi bentuk lain. Tak apa, kalau maknanya is the same operation. You nak buat limau ke, you nak buat buah-buah lain ke. Tengok bila saya dah ni, saya potong apple tu, saya masuk dalam Keynote, saya buang background, saya animatekan apple yang meloncat-loncat. Gambar yang pensel banyak-banyak tu yang cikgu. Saya tak faham, tadi saya pergi solat. Pensel banyak-banyak. Mana Yang tu? yang tepi. You tap atas ni, girl. Kan kalau you buka, bila you tap sekali dia keluar lah. Tu banyak pensel. Ya pun. Tak ada. App apa yang you guna? Kena pakai app Sketches. Padlet link. Padlet link tu untuk you letakkan semua yang dah buat, sayang oi. Yang dalam ni kita buat dalam Sketches School. Jadi kita untuk hantar bahan-bahan tadi, kita pergi kepada Padlet link tu. Padlet link yang cikgu tunjuk tadi, ni yang dia orang semua hantar tu. Banyak dah tu, segala awan, segala buah,
segala rumah, you know, this is good. I mean, in fact, you can try other things. Let me see as a format ha. Ni bagus Aziza, you dah buat laut, you dah buat ini, maknanya bila dah tahu tu, once you dah tahu, I tell you the possibility is endless. Sebab tu tengok bukan main lagi apple dia sebelah. Remember the highlight. Apa-apa you buat pun kena ada highlight baru dia timbul. Sama juga nak buat mata ke, buat bola ke sama. Okay? Okay, I hope you learn a lot for this session. I'm still learning. Every day I'm learning. Okay, I hope you enjoy the session and keep on putting your thing, especially bila you masukkan ke dalam keynote tu, that is how it's going to happen. You buat kat sini, you masuk kat keynote, buang dia punya background and you animate. That's the best so far yang kita boleh ingat lah. Okay, Allah. Zoom Allah, saya pula ni. Mana zoom hilang dah zoom Okay. So I stop sharing session. Okay. Dah. Okay. Bawah tu. Okay. Terima kasih Puan Zahara. Okay, so sekarang kita nak ambil gambar semua sekali. So please switch on your camera. Okay. Baru nampak. Okay. Alright, so please switch on your camera ya. Everyone, so cikgu nak ambil gambar semua ya. Okay, you're welcome. Mana si? Okay, nak lambai. Ni siapa ni? Syafiq Haikal. Siti Aisyah Sahar. Wow, Siti Aisyah. Okay. Everyone, please smile. Okay, cikgu nak ambil gambar ya. Okay, sekejap 1, 2, 3. Smile. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, moving on to the next one. Okay, kejap ya. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Banyak juga. Cepat. Okay. 1, 2, 3. Okay, moving on. Okay, ni Patricia, Dr. Prasanna pun ada. Okay, Cikgu L. Tak ada kamera ke? Okay. Cikgu L. Okay. Sat. Nak make up tak? Okay. Make up. Okay, yang lain sila onkan your camera. Fazira Farzana, Patricia Sufia. Okay, 1, 2, 3. Ni Cikgu Razif, apa pasal tak onkan kamera? Cikgu Razif, tidak onkan kamera. Cikgu L as well. Mention. Okay, next one. Okay, next one. Ni last page. Okay, 1, 2, 3. Okay, one more. 1, 2, 3. Okay, done. Alright, terima kasih. Bye. Bye. Alright, jangan lupa esok pagi pukul 10 day 4 okay, akan ada sekejap ya, cikgu share. Sekejap ya. Okay, so for tomorrow, okay, tomorrow adalah day 4 creating music and sound environment. This is app yang ketiga. Sebenarnya you dah masukkan music, dah masukkan sound, dah masukkan voice over. Okay, so kita jumpa lagi hari esok. Now, peserta semua sila dengar baik-baik ya. Sila guna nama penuh. Kalau binti bin sila guna nama penuh. Anak perempuan, anak lelaki sila guna nama penuh. Sebab kalau tak ada nama penuh, kami tak benarkan masuk. Dan tengok pada petang ni alhamdulillah kita aman, damai. Dan kamu semua boleh belajar dalam keadaan yang tenang. Okay? Alright, so that's all for us. Okay, so Thank you. Question. Thank you. okay, bye. Okay, I'm going to end now. Bye. Bye.